Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam satu Malaysia. Ahli panel dan sidang hadiri yang dirahmati Allah sekalian. Segala puji-pujian kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah kurnia dan izinnya dapat kita bersama-sama bersua dalam majlis forum pada hari ini. Hadirin yang dihormati, sebelum saya memperkenalkan ahli-ahli panel kita yang segak-segak lagi tampan bergaya pada hari ini, izinkan saya untuk mengupas terlebih dahulu tajuk forum kita pada hari ini. Tajuk forum kita berkisarkan tujuan ilmu di dunia dan di akhirat. Allah SWT mewajibkan hamba-hambanya untuk menuntut ilmu. Ilmu adalah kunci kejayaan untuk mencapai keselamatan, kesejahteraan dan kejayaan hidup di dunia dan di akhirat. Kita adalah digalakkan untuk menuntut ilmu kerana ilmu itu adalah cahaya dan hidayah yang menerangi kehidupan manusia dari kegelapan dan kejahilan. Dalil Rasulullah SWT bersabda, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa man salaka tariqan yuqallib bihi aliman sahlan wallahu lahu tariqan ila jannah wa Imam Al-Bukhari. Maksudnya, daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam barang siapa yang menempuh satu jalan untuk mencari ilmu pengetahuan, maka Allah akan memudahkan baginya suatu jalan untuk ke syurga. Baiklah sidang hadirin yang telah kita berkati sekalian, sebelum kita menelusuri lebih mendalam topik perbincangan molek kita pada hari ini, mari saya memperkenalkan ketiga-tiga ahli panel kita pada hari ini. Di sebelah saya, Saudara Taufik yang merupakan ahli panel yang pertama. Selamat datang saudara, apa khabar? Terima kasih saudara moderator. Khabar baik, Alhamdulillah. Seterusnya, saya memperkenalkan ahli panel kedua yang berada di sebelah saudara ahli panel pertama, iaitu Saudara Zarif. Selamat datang Saudara Zarif. Saudara Zarif, apa khabar? Terima kasih kerana menjemput saya. Sihat, Alhamdulillah. Terima kasih. Berada di sebelah ahli panel kedua, tak lain tak bukan tentulah ahli panel kita yang ketiga, iaitu Saudara Yusof. Walaupun nampak pemalu, namun petah bicaranya. Alhamdulillah. Apa khabar saudara? Syukur kita pada khabar baik. Alhamdulillah. Syukur kita pada keadaan ilahi dengan limpah kurnianya dapat kita hidup pada hari ini. Terima kasih ya saudara moderator. Usai salam kenalan daripada semua ahli panel, kembali kita kepada topik forum kita tentang tujuan ilmu di dunia dan di akhirat. Silakan saudara panel pertama. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada saudara moderator, barisan panel, guru dan rakan yang dikasihi sekalian. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dapat bersama-sama dalam sesi forum ini. Berdirinya saya di sini sebagai ahli panel yang pertama pada hari ini adalah untuk menyampaikan cara membentuk kerohanian dan keyakinan melalui ilmu yang berkenaan dengan tajuk kita, iaitu tujuan ilmu kepentingan di dunia dan akhirat. Sebelum kita pergi ke penerangan yang lebih lanjut, terlebih dahulu saya ingin menerangkan tentang ilmu bagi memberi kefahaman yang kukuh tentang apa yang bakal dibincangkan ini. Rasulullah SAW juga menegaskan keutamaan ilmu yang bermanfaat baik saat masih di dunia atau setelah wafat. Jika seorang manusia meninggal, terputuslah amalnya kecuali dari 3 hal, iaitu sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat dan anak soleh yang berdoa untuknya. Hadis riwayat Muslim. Ilmu terdiri daripada pelbagai aspek dan bentuk sebagai contoh, ilmu fardu ain dan fardu kifayah. Ilmu tersebut merupakan ilmu yang penting bagi diri seseorang, terutamanya ilmu fardu ain yang wajib kita pelajari. Kita juga tidak boleh mengabaikan ilmu fardu kifayah. Walaupun penglibatan sebahagian daripada anggota masyarakat dalam sesuatu bidang ilmu fardu kifayah adalah mewakili keseluruhan anggotanya yang lain dalam aspek tersebut.
Sekiranya semua anggota masyarakat melepaskan dan mengabaikan tanggungjawab ini, kesemuanya dianggap menanggung dosa. Jadi, saya akan membincangkan cara membentuk kerohanian dan keyakinan melalui ilmu. Pertama sekali, majlis ilmu merupakan suatu aktiviti yang bermanfaat kepada kita semua. Nilai-nilai murni dan pengajaran yang terdapat dalam majlis tersebut boleh meningkatkan kerohanian seseorang. Terdapat ramai orang-orang yang berilmu sewaktu majlis ilmu berjalan. Kita seharusnya tidak melepaskan peluang kita untuk bertanya dengan orang-orang tersebut untuk memperbaiki diri kita. InsyaAllah kita dapat memperoleh petunjuk dan daripada ilmu yang diterima. Kepada para pendengar yang dikasihi sekalian, kita semua tahu membaca dapat memberikan ilmu kepada kita. Tetapi bukan itu saja, ia juga dapat memberikan keyakinan pada diri seseorang. Hal ini kerana seseorang yang mempunyai ilmu yang luas tidak akan berasa ragu-ragu untuk berkongsikan ilmu. Orang ramai juga gembira dapat menerima ilmu tersebut. Terang lagi bersuluh dengan mengamalkan pembacaan bahan-bahan ilmu dapat meningkatkan keyakinan seseorang dan memberi banyak kesan yang baik kepada masyarakat. Sebelum mengakhiri penyampaian saya pada hari ini, ilmu dapat mendisiplinkan diri seseorang. Mereka dapat mengatur kehidupan mereka dengan lebih bijak. Dengan ilmu yang bermanfaat, seseorang itu akan lebih peka terhadap yang mana yang baik dan yang buruk. Mereka akan elakkan diri mereka daripada terjerumus dalam kesesatan. Seseorang itu dapat menjaga dirinya daripada perkara yang buruk seperti ilmu ajaran sesat yang terang lagi bersuluh. Oleh itu, disiplin dan jati diri seseorang dapat ditingkatkan dengan ilmu yang sahih. Dengan ini, saya akhiri penerangan saya dengan harapan agar barisan rakan dan panel dapat memanfaatkan ilmu yang kita peroleh pada hari ini. Mari kita kembali kepada saudara moderator kita. Sekian, terima kasih. Sidang hadirin, demikian tadi penjelasan tentang takrif tujuan ilmu di dunia dan di akhirat. Seterusnya, saya mohon penjelasan daripada ahli panel kedua, Saudara Zarif, tentang tujuan ilmu di dunia dan di akhirat. Okay, terima kasih saudara Hafiz. Okay, kita akan terus ke lebih mendalam apa itu kepentingan ilmu kepada seseorang. Sebelum itu kita perlu mengetahui apa itu ilmu daripada segi dalam Islam. Daripada segi istilah, memberi erti tentang segala pengetahuan atau kebenaran tentang sesuatu yang datang daripada Allah SWT yang diturunkan kepada Rasul dan alam ciptaannya termasuk manusia, iaitu kita yang memiliki aspek lahiriah dan batin. Okey, kita akan masuk kepada isi yang seterusnya. Isi yang pertama ialah ilmu juga akan memperbaiki diri kita untuk jadi seorang yang lebih baik. Contohnya, kita boleh pergi ke kursus solat. Tidak semestinya apa yang kita belajar ketika kita masih kecil itu menjaminkan solat kita itu sempurna. So, kita digalakkan untuk pergi ke kursus yang disediakan. Contohnya di surau, taman perumahan, mengadakan kursus solat untuk mengetahui yang manakah yang wajib bagi kita untuk memastikan solat kita itu sah dan diterima oleh Allah. Tapi apabila kita tidak melakukan dengan baik, adakah amalan kita selama 60 tahun, 70 tahun itu akan diterima oleh Allah walaupun satu? Itu tidak menjamin yang sebenarnya kita telah melakukan dengan baik. Itu pentingnya ilmu juga. Yang seterusnya, ilmu ini boleh membezakan antara baik dan buruk yang telah ditetapkan dalam agama Islam. Contohnya, apabila kita ingin melakukan kemungkaran, kita akan berfikir sama ada kemungkaran perkara itu dapat mendatangkan kebaikan atau tidak. Contohnya, seperti rokok. Okay, rokok ini telah menimbulkan beberapa falsafah lah, seperti hukum sama ada ia haram ataupun tidak. So, kita akan berfikir, jika sesuatu itu memberikan kemudaratan kepada kita, ia akan menjadi haram untuk kita. So, kita boleh, dengan ilmu yang kita ada, kita boleh kaji bahawa
bahan yang ada di dalam sebatang rokok itu ada tar dan nikotin yang buruk yang boleh mendatangkan pelbagai penyakit untuk diri kita yang tidak memberi kesan terus, tapi akan memakan masa dan umur kita berkurangan. So, di hari tua kita nanti ataupun mungkin di separuh jalan kita akan dilanda pelbagai penyakit, contohnya paru-paru kita sudah rosak. So kita boleh fikir bahawa perbuatan ini tidak boleh dilakukan. So ia akan mendatangkan kebaikan kepada kita. Dan kita boleh fikir, kita tidak melakukan ini kerana ia akan mendatangkan keburukan kepada badan kita. Terusnya, melalui ilmu, kita boleh mendapat pelbagai nikmat yang tanpa kita sedar. Maksud saya tanpa sedar itu, ilmu yang kita belajar, kita boleh menggunakannya untuk masa depan kita. Contohnya, ilmu berselawat. Ilmu berselawat ni banyak manfaatnya, banyak sangat selawat yang telah diajarkan kepada kita. Sama ada kita mengamalkannya ataupun tidak. Contohnya kita mengamalkan selawat ke atas Nabi, ia akan mendatangkan kebaikan kepada kita, sama ada di dunia ataupun di akhirat. Kita tanpa sedar, rezeki yang kita dapat, hari-hari kita dapat makan, itu merupakan rezeki. Walaupun kita tak sedar, tapi nikmat itu ada sebenarnya. Tanpa perlu kita sedar, kita sihat itu, tubuh badan kita sihat, mampu bekerja, itu semua nikmat yang telah diberikan oleh Allah. Itu semua manfaat daripada ilmu yang kita pelajari. Kita boleh melihat daripada surah Al-Ankabut ayat ke-29. Maksudnya, dan orang-orang yang berusaha dan bersungguh-sungguh kerana memenuhi kehendak agama kami, sesungguhnya kami akan memimpin mereka ke jalan-jalan kami. Dan sesungguhnya orang yang berusaha yang membaiki amalannya. So, kita melihat di dalam agama Islam, kita diwajibkan untuk menuntut ilmu. Sabda Rasulullah SAW, menuntut ilmu menjadi kewajipan ke atas setiap umat Islam. So, pentingnya ilmu ni dalam diri kita. Setiap umat Islam mesti mempelajari ilmu untuk mendapatkan keberkatan dan redha Allah di dunia maupun di akhirat. Itu saja daripada saya. Pulang kepada saudara Hafiz untuk menyambung forum ini. Terima kasih atas penjelasan yang panjang lebar berhubung tujuan ilmu di dunia dan di akhirat oleh saudara Zarif. Saya yakin bahawa ilmu merupakan suatu aspek yang penting dalam kehidupan seseorang manusia bagi menjalankan kehidupan yang aman dan harmoni. Selain itu, menjalankan hidup dengan penuh keimanan atau sebaliknya. Oleh itu, saya serahkan kepada saudara Yusof untuk meneruskan forum kita pada hari ini. Terima kasih kepada moderator kita iaitu Hafiz. Ya. Hari ini sebenarnya saya akan mengupas tentang keperluan ilmu terhadap keluarga dan negara. Tapi saya mahu mengupas dulu tentang kepentingan ilmu, tentang ilmu dalam kehidupan. Kita semua menyedari bahawa manusia yang tidak memiliki ilmu dalam kehidupannya pasti tergolong dalam golongan orang yang rugi. Tambah lagi, bagi mereka yang diberikan kesempatan umur yang panjang namun tidak digunakan sebaiknya untuk menimba ilmu Allah SWT. Hukum menuntut ilmu adalah wajib bagi kita seluruh umat Islam, tak kira lelaki maupun wanita. Hal ini kerana terdapat banyak ayat Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW yang menyeru manusia untuk menuntut ilmu. Allah SWT berfirman, Allah meninggikan darjat orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan agama, iaitu dari kalangan kamu beberapa darjat.
surah Al-Mujadalah ayat 11. Dan sabda Nabi SAW, siapa yang menghendaki iaitu kejayaan hidup di dunia, hendaklah dengan ilmu. Siapa yang menghendaki iaitu kejayaan hidup di akhirat, hendaklah dengan ilmu. Dan siapa menghendaki kedua-duanya iaitu kejayaan hidup di dunia dan akhirat, hendaklah dengan ilmu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Itu saja penerangan tentang ilmu. Saya akan mengupas pula tentang keperluan ilmu terhadap keluarga. Bismillahirrahmanirrahim. Islam amat mementingkan soal pendidikan dan penguasaan ilmu pengetahuan yang sempurna. Ini kerana pendidikan merupakan salah satu tunjang utama dalam pembangunan sesebuah negara. Pengabaian dalam soal pendidikan bererti mengabaikan kebajikan masyarakat dan menjejaskan pembangunan sesebuah negara. Kepentingan pendidikan kepada pembangunan sebuah negara dapat dilihat dengan peruntukan perbelanjaan negara yang besar pada setiap tahun untuk tujuan membangunkan sistem pendidikan yang diperlukan oleh masyarakat. Tindakan ini dianggap sebagai satu pelaburan yang besar untuk menjamin kemajuan berterusan dan bagi membangunkan modal insan minda kelas pertama pada masa akan datang. Kita sedia maklum bahawa menuntut ilmu adalah satu fardu wajib terhadap seorang insan. Maka dengan adanya pendidikan ini, ia mampu mengeluarkan seseorang atau sesebuah keluarga daripada kepompong kemiskinan. Oleh itu, untuk keluar daripada belenggu kemiskinan, maka pendidikan yang dapat menentukan sejauh manakah seorang itu boleh pergi lebih jauh lagi. Dengan kata lain, semakin tinggi pengetahuan pendidikan yang dicapai, semakin terbuka luas peluang pasaran untuk menjawab pelbagai jawatan dan mendapat pulangan yang lumayan. Namun begitu, kepentingan pendidikan ini tidak harus dilihat dari segi matlamat ekonomi sahaja. Tapi ia berkaitan dengan melahirkan seorang insan yang beriman, bertanggungjawab, amanah, mempunyai akhlak atau moral yang tinggi serta matang dalam menguruskan kehidupan diri dan keluarga dengan lebih sempurna. Hakikatnya, pendidikan merupakan satu prasyarat dengan kemajuan kerana pendidikan dikaitkan dengan penyebaran dan penghasilan ilmu-ilmu pengetahuan yang dapat membantu manusia membangunkan kehidupannya dengan lebih baik. Seterusnya, saya ingin mengupas tentang kepentingan ilmu dalam sebuah keluarga. Kesejahteraan dalam masyarakat mempunyai hubungan rapat dengan pembinaan individu dalam institusi keluarga yang berkualiti. Justru itu, pendidikan terhadap anak-anak adalah asas dalam membentuk keluarga sejahtera. Pengetahuan ibu bapa terhadap kaedah dan ciri pendidikan dalam mendidik anak-anak amatlah penting untuk membentuk generasi yang mempunyai kepribadian yang baik. Hal ini yang menjadi asas teoretikal ibu bapa dalam membentuk kepribadian anak-anak secara menyeluruh. Kajian kertas konsep ini menggunakan kaedah Systematic Literature Review iaitu SLR dalam merupakan dapatan kajian daripada aspek masuk konsep keluarga sejahtera, kaedah dan ciri pendidikan keluarga yang diinginkan anak dibentuk dengan sejahtera. Hasil kajian mendapati terdapat perbezaan dan bersama pada istilah keluarga sejahtera daripada sisi sudut pandang Islam dan Barat. Seterusnya, terdapat pelbagai kaedah disertakan sebagai panduan kepada ibu bapa dalam usaha membentuk keluarga sejahtera. Namun, kertas kerja ini akan menekankan 3 ciri pendidikan iaitu pendidikan moral, pendidikan pemikiran dan pendidikan jasmani anak-anak. Seterusnya, kaedah mendidik anak-anak penting dalam mencapai ciri pendidikan yang dibincangkan iaitu memberi contoh yang baik, memberi hukuman serta dari aspek percakapan dan pergaulan. Ciri dan kaedah ini penting dalam membina sebuah model pendidikan keluarga yang sejahtera. Pengenalan pendidikan merupakan asas dalam mencorakkan tingkah laku dan pola berfikir seseorang. Maka ini menjadi keperluan bagi para ibu bapa dalam membentuk kepribadian anak sejak di awal usia umur mereka. Tanpa peranan pendidikan yang dimainkan ibu bapa dalam melaksanakan kaedah dan ciri pendidikan kepada anak-anak akan memberi kesan yang negatif dalam peribadi anak-anak. Hal ini kerana ibu bapa merupakan pendidik utama dalam penghayatan nilai kehidupan dan memainkan peranan penting dalam sokongan yang berpanjangan kepada anak-anak. Anak-anak merupakan kurniaan Allah yang tidak dinilai. Keadaan anak dalam rumah tangga amat diimpikan oleh setiap pasangan. Sebanyak anak dilahirkan, anak telah mempelajari khususnya daripada ibu bapa dan persekitarannya. Dalil Allah SWT iaitu dari Muawiyah Dalil Muawiyah Al-Qushairi radhiyallahu anhu. Ia bertanya pada Rasulullah SAW,
mengenai kewajiban suami pada isteri lantaran Rasulullah SAW bersabda, engkau memberinya makan sebagaimana engkau makan, engkau memberinya pakaian sebagaimana engkau berpakaian atau engkau usahakan, dan engkau tidak memukul isterimu di wajahnya, dan engkau tidak menjelik-jelikkan serta tidak memboikotnya dalam rangka nasihat selain di rumah. InsyaAllah sekian saja daripada saya. Balik semula pada moderator kita. Terima kasih saudara Yusof, ahli panel kita yang ketiga. Pada hari ini kita telah mendengar pelbagai pendapat berkenaan tujuan ilmu di dunia dan di akhirat. Tetapi saya masih mempunyai beberapa soalan yang saya masih kurang fahami atau lebih tepat mendalami. Kepada saudara Taufik, soalan saya kepada saudara adalah, apakah kelebihan menuntut ilmu bagi diri seseorang? Okey, terima kasih saudara moderator. Jadi, antara kelebihan menuntut ilmu bagi diri seseorang yang dapat saya kemukakan ialah, yang pertama, orang yang berusaha mencari ilmu sama ada ilmu fardu ain maupun fardu kifayah, Allah Subhanahu Wa Taala akan mempermudahkan baginya jalan menuju ke syurga. Yang kedua, orang yang berada di majlis ilmu untuk menuntut ilmu akan sentiasa dinaungi sayap malaikat dan didoakan agar dicucuri rahmat Allah. Yang ketiga, orang yang mencari dan mempelajari ilmu bermakna ia telah mengambil bahagian yang sangat besar daripada harta yang diwariskan oleh para nabi. Dan juga menuntut ilmu adalah satu ibadah yang dianggap berjihad ke jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu saja yang dapat saya berikan. Terima kasih. Oh, begitu. Baru saya faham berkenaan kelebihan menuntut ilmu bagi diri seseorang. Soalan saya yang kedua adalah kepada saudara Zarif. Bolehkah ilmu menyelamatkan kita dari hari akhirat kelak? Sudah pasti dia boleh menyelamatkan kita di akhirat. Salah satu ialah apabila kita mengajar seseorang mengenai satu ilmu yang baik. Contohnya kita sekarang di zaman teknologi ini mempunyai platform media sosial yang banyak. Contohnya TikTok. Okay, kita boleh mengupload video selawat, ceramah daripada ustaz-ustaz yang mengajar selawat yang akan membantu kita di akhirat kelak. So apabila orang lain melihat dan berkongsi kepada rakan-rakan yang lain, maka mereka amalkan, kita juga akan mendapat pahala yang sama ataupun lebih daripada apa yang sepatutnya. Ini merupakan salah satu amalan yang tak akan putus walaupun kita sudah meninggal dunia. Setiap pahala itu akan didapatkan dan diberikan kepada kita. Contohnya kita di waktu penimbangan kita nanti, kita tidak, di buku catatan kita tidak banyak amalan, tapi bila kita sedar tidak banyak, tapi bila kita dapat buku amalan yang diberikan, kita mendapati buku amalan kita banyak tanpa kita sedar. Lalu kita akan bertanya apa yang kita lakukan. Kita akan diterangkan bahawa kita telah mengajar ramai orang untuk berselawat. So amalan itu dan pahala tersebut dapat kepada kita. Itu akan menjamin syurga buat kita. Itu saja yang saya dapat kongsikan. Terima kasih. Oh begitu, baru saya faham. Baiklah, soalan terakhir saya pada hari ini adalah kepada saudara panel ketiga, iaitu saudara Taufik, saudara Yusof. Apakah syarat-syarat menuntut ilmu, saudara Yusof? Sebenarnya syarat-syarat menuntut ilmu ni terlalu banyak di dunia ini. Tapi kita haruslah mengikut syarat-syarat ilmu, syarat-syarat untuk menuntut ilmu yang seperti digariskan oleh Imam Syafi'i. Imam Syafi'i telah berkata mengenai syarat menuntut ilmu di dalam syairnya. Wahai saudaraku, ilmu tidak akan dapat diperoleh melainkan dengan 6 perkara yang akan aku terangkan secara terperinci. Rujukan Diwan Imam Al-Syafi'i.
tahun 1997. Tapi saya akan terangkan 3 daripada 6 itu. Yang pertama, syaratnya ialah zakat yang bermaksud kecerdasan. Yang kedua, hirs iaitu semangat. Dan yang terakhir iaitu ijtihad yang bermaksud bersungguh-sungguh. Zakat yang bermaksud kecerdasan membawa zakat yang bermaksud kecerdasan iaitu kecerdasan otak adalah salah satu syarat utama dalam menuntut ilmu. Otak yang tidak cergas hanya akan menyebabkan pemiliknya sukar untuk berfikir secara benar. Maka untuk kita menjaga kecerdasan otak, perkara-perkara maksiat perlulah dijauhi terlebih dahulu. Hal ini kerana apabila kita melihat atau melakukan sebarang bentuk maksiat, hati akan menjadi hitam dan otak juga akan menjadi rosak dan tidak cerdas. Imam Syafi'i pernah mengadu kepada gurunya, iaitu Imam Waqi' mengenai masalah hafalannya yang semakin merosot. Lantas gurunya menyuruh Imam Syafi'i meninggalkan maksiat seraya berkata, sesungguhnya ilmu Allah itu cahaya dan cahaya Allah itu tidak akan dikurniakan kepada seorang pelaku maksiat. Maka difahami daripada nasihat Imam Waqi' ini bahawa sesungguhnya perbuatan maksiat jelas akan melemahkan ingatan dan menjadi punca lemahnya kecerdasan otak manusia. Yang kedua iaitu hirs yang bermaksud semangat. Bersemangat dan merasa tidak puas dengan ilmu yang dimiliki merupakan satu hal yang paling utama dalam memperoleh satu ilmu. Seorang penuntut ilmu tidak boleh merasa puas dengan ilmu yang dimiliki. Hal ini kerana jikalau dia berasa puas dengan ilmu yang didapati, maka dia akan berhenti untuk terus belajar. Sebaliknya, jika setiap kali dia mendapat ilmu dan menyedari akan kekurangannya, pasti dia akan terus berusaha untuk mempelajari sesuatu untuk memperbaiki dirinya. Imam Syafi'i pernah berkata, semakin aku bertambah ilmu, semakin aku tahu akan kemudahanku. Bahkan Rasulullah SAW sendiri diperintahkan oleh Allah SWT untuk terus berdoa, wahai Tuanku, tambahilah ilmuku. Surah Toha ayat 114. Ayat ini jelas menunjukkan bahawa kita perlu sentiasa berusaha menuntut ilmu dan tidak pernah merasa takut dengan ilmu dimiliki. Dan yang terakhir, ijtihad yang bermaksud bersungguh-sungguh. Setiap orang yang ingin menuntut ilmu Allah SWT harus memiliki motivasi dan kesungguhan yang tinggi. Hal ini kerana pepatah Arab yang ada mengatakan, man jadda wa jadda, dengan makna sesiapa yang berusaha akan mendapat yang diusahakannya. Ulama dahulu misalnya sangat bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu Allah sehingga ada yang sanggup bermusafir dari satu tempat ke tempat yang lain. Imam Bukhari misalnya, demi mencari kebenaran akan satu hadis, sanggup berjalan jauh, keluar masuk pergabungan, menyusuri sekian ratus kota demi belajar dan mengumpulkan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Betapa dahsyatnya syarat-syarat untuk menuntut ilmu ini. Sekian saja daripada saya. Terima kasih. Terima kasih saya ucapkan kepada panel ketiga iaitu saudara Yusof. Hebat panel-panel kita pada hari ini kerana telah berjaya menghuraikan dan merungkaikan maksud tujuan ilmu di dunia dan di akhirat. Daripada Abu Darda, sesungguhnya aku mendengar Rasulullah SAW bersabda yang bermaksud, barang siapa melalui satu jalan untuk mencari ilmu, Allah akan mempermudahkan baginya jalan menuju ke syurga. Para malaikat akan membentangkan sayapnya kerana reda kepada penuntut ilmu. Penghuni langit dan bumi hingga ikan yang ada di dalam air mendoakan keampunan kepada penuntut ilmu. Sesungguhnya keutamaan seorang alim dibandingkan dengan seorang ahli ibadah adalah ibarat bulan purnama atau semua bintang. Sesungguhnya para ulama adalah pewaris para nabi dan para nabi tidak mewariskan dinar mahupun dirham akan tetapi mereka mewariskan ilmu. Barang siapa mengambilnya maka dia mengambil bahagian yang sangat besar. Hadis riwayat Ibnu Majah. Baiklah, sampai di sini saja forum kita pada hari ini. Kesimpulannya, ilmu itu akan memudahkan jalan kita menuju ke syurga kerana ilmu merupakan suatu sifat ataupun langkah-langkah yang Allah tetapkan dalam jiwa manusia agar dapat membantu kita menjalankan hidup secara aman dan harmoni dan secara beriman. Terima kasih saya ucapkan kepada para penonton
yang mendengar forum kami pada hari ini. Terima kasih.